حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sekali lagi kita bertemu dalam suasana kuliah secara maya, dan mudah-mudahan dengan pertemuan walaupun jauh ini menjadikan hati kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua insya-Allah. Jadi sebelum kita meneruskan perkongsian pada malam ini, mari sama-sama kita memulakan dengan membacakan surah Al-Fatihah, dihadiahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, para sahabat dan pengikut sahabat. Seterusnya kepada ulama-ulama terdahulu, ibu bapa kita, kaum muslimin dan muslimat, mukmin dan mukminat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan sama-sama kita berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada Al-Fadhil Tuan Radin Syahrul, Radin Irham, Puan Suzita Yusof, Puan Ila Kamaliah, Puan Nur Hafizah, dan ramai lagi lah insya-Allah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan meneruskan perkongsian kita pada malam ini. Dan insyaAllah kita akan berkongsi
dalam tajuk pendidikan salat anak-anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu taala nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Pendidikan salat. Agama kita menganjurkan supaya anak-anak dididik mengerjakan salat atau sembahyang sejak berusia 7 tahun lagi. Anjuran ini terkandung dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru as-sabiyya bis-salati idza balagha 7 sinina wa idza balagha 10 fadribuhu 'alaiha. Maksudnya, suruhlah kanak-kanak mengerjakan salat apabila berumur 7 tahun, dan apabila sudah sampai 10 tahun maka pukullah, yakni sekiranya tidak salat. Kita sedia maklum bahawasanya salat ini merupakan perkara pertama yang akan dipertanggungjawabkan ke atas seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam pengadilan pada hari kiamat kelak. Ini benda ni semua orang tahu. Benda pertama yang akan dinilai, yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu sembahyang. Kalau baik sembahyangnya, maka insya-Allah yang lain-lain pun akan beres. Tapi kalau masalah pada sembahyangnya, maka pada perkara lain juga akan bermasalah. Di mana dalam sebuah hadis lain disebutkan, riwayat Tabrani daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud perkara pertama yang akan dihisab daripada seorang hamba pada hari kiamat kelak ialah salatnya. Jika salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika salatnya rosak, maka rosaklah seluruh amalnya. Maka kepentingan untuk kita mendidik anak-anak kita ini dalam mengerjakan salat merupakan satu tanggungjawab yang sangat besar, yang mana kita kena didik dia bukan sahaja daripada dia berumur 7 tahun, tetapi kita telah cuba melatih anak-anak ini melakukan salat sejak daripada bayi lagi. Daripada kecil-kecil lagi kita dah tunjukkan dia, dah pamerkan dia, dah tonjolkan sifat-sifat solat. Yang mana walaupun katalah anak tu baru umur setahun, dia belum mengerti apa-apa lagi, tapi kita sebagai ibu bapa telah menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak tentang kepentingan solat. Maknanya kita buat solat itu setiap hari. Bila mana tiap-tiap hari, satu hari 5 kali, satu hari 5 kali, satu hari 5 kali, anak-anak ni akan tengok yang mana mak dia, ayah dia tak pernah meninggalkan solat, maka akan terpasak dalam pemikiran mereka tentang besarnya ataupun pentingnya solat ini, ataupun disebut dengan sembahyang. Di mana selain itu juga, salat juga berada di kedudukan tersendiri dalam Islam, yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana ibadah yang lain. Ia merupakan tiang agama yang menjadi paksi utama Islam seseorang itu. Di mana Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis yang lain, bahagian utama sesuatu perkara ialah Islam, tiangnya ialah salat, dan yang paling tinggi ialah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi. Dan ada juga hadis lain yang menyebutkan tentang as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Sembahyang itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan tiang itu, maka dia mendirikan agamanya. Barang siapa yang meninggalkan ataupun merobohkan tiang itu, dia telah merobohkan akan agamanya. Ini pentingnya kita, bukan sahaja kita sahaja yang mendirikan salat, tetapi kita juga haruslah mendidik anak-anak kita untuk mendirikan salat.
daripada salat subuhnya sampai salat zuhurnya, masuk ke asarnya, masuk ke maghribnya, masuk ke isyaknya. Maksudnya satu hari 5 kali. 5 waktu ini perlu ditunjukkan, dipertontonkan, dilihatkan kepada anak-anak yang kecil, yang mana bila mana dia nampak ayah aku ni sentiasa salat, ibu aku ni sentiasa salat, maka akan terpasak pada jiwa mereka tentang kepentingan salat dalam diri seorang muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kewajipan salat bagi setiap hamba-Nya yang mukallaf. Namun bagi kanak-kanak terdapat saranan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka supaya bersalat apabila mencapai umur 7 tahun. Nabi kata, "Muru as-sabiyya bis-salah." Perintahlah, suruhlah kanak-kanak mengerjakan salat idza balagha 7 sinin. Apabila sampai umur mereka 7 tahun. Maksudnya 7 tahun tu kita dah suruh dia melakukan solat. Kita dah ajarkan dia tentang cara berwuduk, dah ajarkan dia cara bagaimana angkat takbiratul ihram, kita dah ajarkan dia bagaimana baca Fatihah. Kalaulah kata anak-anak yang berumur 7 tahun ini dia bacaan dia masih lagi tak betul, kemudian cara solatnya masih lagi tak betul, maksudnya dia masih lagi dimaafkan. Tak ada masalah. Kadang-kadang anak yang kecil ini dia solat main-main, kan? Time kita angkat takbir, dia angkat Allahu Akbar, dia pun ikut Allahu Akbar belakang. Lepas tu kita baca Bismillahirrahmanirrahim je, dia lari, kan? Dia lari ke dapur lah, dia masuk ke bilik lah, dia buat hal dia sendiri. Time kata bila mana dia tahu saja kita nak bagi salam, pada rakaat yang terakhir, duduk yang terakhir, kita bagi salam je, datang balik dekat saf. Tu anak kecil biasa. Bukan kata anak orang lain, anak saya pun macam tu. Maksudnya itulah hakikatnya. Tak apalah. Katalah dia nak main-main pun. Memang zaman umur kecil ni memang zaman dia bermain. Kita tak boleh nak nafikan. Tapi dalam masa dia bermain itu, sekurang-kurangnya dia melihat apa yang kita buat. Kita sembahyang, kita berzikir, kita baca Quran dekat rumah. Itu semua akan terpasak dalam fikiran mereka. Satu ketika nanti dia akan ingat. Dulu masa kecil-kecil dulu ingat lagi. Ayah selalu sembahyang jadi imam. Mak selalu jadi makmum dekat belakang. Masa tu saya kecil lagi, saya selalu main-main. Dia ingat apa benda yang dia buat. Dan benda itu akan terpasak dalam fikiran mereka, dan dia ingat bahawasanya itulah antara didikan awal yang didapat ketika mana untuk memulakan melakukan sembahyang tadi. Baik, kemudian disebutkan juga namun bagi kanak-kanak terdapat saranan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka supaya bersalat apabila mencapai umur 7 tahun. Sebagai hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, perintahkanlah anak-anak kamu untuk bersalat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka seandainya lalai daripada menunaikan salat ketika berumur 10 tahun. Serta asingkanlah tempat tidur. Ini hadis yang lain. Tambahan pada hadis yang lain. Asingkanlah mereka daripada tempat tidur antara mereka. Maksudnya bila mana dah umur 10 tahun dah boleh asing antara anak lelaki dengan anak perempuan. Asingkan tempat tidur, asingkan bilik mereka. Jangan kita satukan bilik anak lelaki dan bilik anak perempuan. Dia akan jadi masalah nanti. Sebab ketika umur 10 tahun itu dia dah mula tumbuh keinginan yang macam-macam. Walaupun begitu, ada baiknya ibu bapa mengajar mereka sebelum mencapai usia tersebut. Maksudnya sebelum umur 7 tahun kita dah tunjukkan dia, dah ajarkan dia. Bacaan dalam sembahyang contohnya. Kan, kita dah tunjukkan dia cara
angkat takbir Allahu Akbar contoh kan. Kita dah tunjukkan ni cara bagaimana rukuk yang betul. Kita dah tunjukkan cara yang betul, bagaimana sujud yang betul. Kita dah tunjukkan dia bagaimana bacaan yang betul. Semuanya kita dah tunjukkan lebih awal untuk memudahkan dia, untuk bila mana dia berumur usia 7 tahun, maka dia akan mudah untuk ikut kita sembahyang dengan tidak ada apa-apa masalah. Dia akan akur saja. Kita angkat takbir, dia pun angkat takbir. Kita rokok, dia pun rokok. Kita i'tidal, dia pun akan i'tidal. Sebab apa? Sebab kita dah ajar dia lebih awal. Memanglah bila mana kita ajar dia lebih awal, dia akan jadi macam-macam lah. Dia punya apa ni istilah dia, dia punya ragam dia. Ragam kan. Budak-budak kan. Orang tua pun banyak ragam, suruh semayang pun macam-macam hela. Budak-budak lagi lah kan. Maksudnya kita ada ikhtiar, ada usaha untuk kita mendidik anak-anak kita supaya mereka menjadi orang yang senantiasa mengekalkan sembahyang. Orang yang senantiasa mengekalkan sembahyang. Maka kalau kita lihat sejak umur berapakah persoalan ni? Kita nak ajar anak kita ni bersolat. Kalau kita lihat pendidikan solat bermula seawal usia bayi lagi. Seawal usia bayi lagi, masa kecil-kecil lagi, masa bayi lagi. Hatta sebagian pendapat menyebutkan bahawasanya didikan solat ini bermula daripada anak ini mula bergerak dalam perut seorang ibu. Maksudnya bila mana dia ditiupkan roh pada jasad dia dalam perut ibu, maka ketika itu sang ibu hendaklah melaksanakan solat, jangan tinggal. Sang ayah hendaklah melaksanakan solat, jangan tinggal. Sebab apa? Itu didikan awal untuk kita nak menjadikan anak kita ini seorang yang melakukan sembahyang dan tidak akan meninggalkan sembahyang. Pendidikan ini bukan bermaksud mengajar bayi cara dan kaifiat menunaikan solat secara fizikal, tetapi lebih kepada penekanan bagi memupuk budaya solat itu sendiri, menanam rasa seronok menunaikan solat dan membuat mereka peka dengan waktu solat. Anak kecil lagi, macam mana kita nak buatkan mereka pun peka dengan waktu solat? Iaitu ketika mana kita buka radio, azan berkumandang di radio, maka ketika itu kita perdengarkan anak ini azan di radio. Kemudian bila mana kita tengok televisyen, azan berkumandang di televisyen, maka kita perdengarkan anak ini kumandangan azan di televisyen. Janganlah pula kita sebagai ibu ayah bunyi ya azan di radio, kita pula tukar siaran. Bunyi saja azan di TV, kita pula yang tukar siaran. Jangan. Kita kena peka. Bukan kita sahaja yang nak mendengar, tetapi kita sebenarnya nak mendengarkan azan itu ke telinga anak-anak kita. Yang mana ini tarbiyah, didikan awal untuk anak-anak mencintai ataupun menyayangi amalan salat dalam kehidupan mereka. Ini sangat penting. Sebablah anak-anak ni dididik daripada seawal usia bayi lagi, masih kecil-kecil lagi. Contohlah kata dia baru setahun kan, barulah beberapa bulan baru nak bertatih, ataupun barulah 2-3 bulan contohnya. Azan maghrib contohnya, ataupun azan zuhur ke, azan subuh ke, kita perdengarkan kumandangan azan ini kepada telinga anak-anak ni, supaya mereka tahu bahawasanya ini adalah panggilan yang paling utama yang harus disahut oleh setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya kita lihat
menurut Imam Al-Ghazali, mendapatkan anak merupakan tujuan utama perkahwinan. Kita kahwin tu untuk apa? Untuk mendapatkan anak. Ada juga orang yang tak kahwin tapi ada anak. Wal-a'yadzubillah. Dengan cara yang tidak sebenarnya lah. Tetapi menurut ajaran Islam, kata Imam Ghazali bahawasanya perkahwinan itu merupakan tujuan utama untuk mendapatkan anak dan mengekalkan keturunan supaya dunia ini terus dihuni oleh manusia. Kita ni kahwin tujuannya apa? Untuk dapatkan anak supaya dunia ini meriah dengan manusia. Kemudian beliau Imam Ghazali menyatakan juga 4 faktor yang menjadi galakan kepada pasangan suami isteri supaya mempunyai ramai anak. Digalakkan supaya suami isteri ni lah ramai anak. Ini cabaran kita hari ni lah. Digalakkan untuk ramai anak. Abang Radin Irham, berapa orang setakat ni? Kalau tak sampai 6 orang, tak sampai 8 orang tu kena usaha lagi lah kan. Kena usaha lagi InsyaAllah. Apa dia komen tu? Dia dah masuk. Baik. Alhamdulillah 4. Alhamdulillah 4. 4 sama dengan saya ni. Tapi sepatutnya dah 8 ni bang. 4 tu apa ni, 1,000 kan? Ya khair insyaAllah. Alhamdulillah. Boleh diusahakan lagi tu. Baik. 4 faktor yang menjadi galakan pasangan suami isteri supaya mempunyai ramai anak. Antaranya yang disebutkan seiring dengan kasih Allah Subhanahu Wa Taala atas usaha mengekalkan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Mengekalkan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Yang kedua, mengharapkan kesukaan Nabi SAW kerana meramaikan umatnya. Nabi SAW sangat suka untuk umat dia ramai dan lebih ramai lagi. Antara tujuan perkahwinan itu untuk meramaikan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sangat suka. Sangat suka bila mana umat dia ramai. Maka antara bagaimana kita nak menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang kepada kita, ini antara cara dia, iaitu kita meramaikan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ramaikan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, mengharapkan keberkatan anak yang soleh dengan doanya. Awaladin salihin yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua ibu bapanya. Ni bila mana kita telah meninggal dunia, kalaulah kata kita ada 10 orang anak contoh, maka 10 ni awaladin salihin, anak yang soleh, 10 orang ni yang mendoakan kepada ibu ayahnya. Maka banyaklah doa yang sampai kepada ibu ayahnya. Kalau kata 5 orang sebelah tangan, maka 5 doa sahaja yang akan sampai. Kalau kata 3 orang, 3 doa sahaja yang akan sampai. Kalau kata seorang, satu sahaja tu doa yang akan sampai daripada anak tersebut. Kalau lagi ramai anak, lagi banyaklah doa yang akan sampai kepada ibu ayah yang telah meninggal dunia. Sebablah beruntungnya kalau orang anak ramai. Beruntungnya bagaimana? Ramai anak-anak yang akan mendoakan kepada ibu ayah yang meninggal dunia. Kalau kata dalam 10 orang tu, anak-anak ada 2 orang yang tak berapa menjadi, istilahnya. Orang kita katalah tak berapa menjadi. Tetapi dia masih ada lagi lah 8 orang yang menjadi.
Dua ni tak jadi, 8 orang. Maka 8 orang ni akan mendoakan dia. Kalau kita ada dua saja, kalau seorang jadi, seorang tak jadi, maksudnya ada seorang saja yang akan mendoakan ibu ayah. Kalau kata ada seorang, yang seorang ni kalau jadi, alhamdulillah. Kalau seorang ni tak menjadi, wala'iyadzubillah. Kan? Kalau kata dia ingat kepada ayah ibu dia yang dah meninggal dunia, maka dia akan mendoakan ibu ayahnya yang telah meninggal dunia. Kalau tak adalah. Kita terkapai-kapai di alam barzakh. Sebab disebutkan oleh Nabi SAW bahawasanya orang-orang yang berada di alam barzakh sana seumpama mereka yang berada di lautan yang sangat luas, yang sangat yang mana mengharapkan doa daripada anak-anak mereka. Mereka sedang kelemasan yang mengharapkan doa daripada anak-anak mereka. Kalau kata ada anak-anak yang mendoakan kepada kedua ibu ayahnya, maka seumpama anak-anak telah menghulurkan kayu untuk ibu ayahnya berpaut. Sebab apa? Ibu ayahnya dalam kelemasan di laut ni. Dia mengharapkan supaya ada orang yang baling pelampung dekat dia. Contohnya begitu. Maka bila anak-anak mendoakan ibu ayah, maksudnya dia sedang baling pelampung dekat ibu ayah yang mengelakkan daripada ibu ayahnya lemas di tengah laut. Kalau Allah kata ramai anak-anak yang mendoakan, dia akan dapat lebih banyak pelampung. Istilah begitulah. Kan? Kalau banyak pelampung, maksudnya seolah-olah macam kita kirimkan satu kapal untuk ibu ayah kita daripada lemas di lautannya yang luas sana. Ni maksudnya bila mana anak-anak itu faham, dan anak-anak itu telah dididik, telah diajar tentang untuk mengirimkan doa kepada ibu ayahnya. Ini kepentingan anak yang saleh. Dan yang keempat, kata Imam Syafi'i, kata Imam Ghazali, bahawasanya mengharapkan syafaat sekiranya anak tersebut meninggal dalam usia yang muda. Anak kecil yang meninggal, kan, yang belum baligh, maka dia akan memberi syafaat kepada kedua ibu ayahnya. Dekat akhirat besok dia akan diman. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan supaya anak-anak yang belum baligh ini, yang meninggal masa kecil, dia diperintahkan untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia diman, ya Allah, aku tidak akan masuk ke dalam syurga melainkan ibu dan ayahku juga akan masuk ke dalam syurga bersama aku. Ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan malaikat cari ibu ayah budak ni, masukkan ibu ayahnya bersama anak tadi ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nikmat yang sangat besar. Sebablah bila mana ada sebahagian orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana bila mana dia mengandung 9 bulan, kemudian lahir anak meninggal, kan, ataupun lepas beberapa bulan dia bersalin, anak dia meninggal. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak memberi kelebihan pada ibu dan ayah ni ketika mana di hari akhirat besok, yang mana anak ini akan memberi syafaat kepada ibu ayahnya ketika mana kalaulah ibu ayahnya diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anaknya akan diman, ya Allah, aku tidak akan masuk syurga melainkan ibu ayah aku juga bersama aku masuk ke dalam syurga. Maka Allah perintahkan malaikat panggil ibu ayah anak ini, masukkan mereka ke dalam syurga. Nanti itu kelebihan bila mana ada orang yang mendapat kelebihan ini dengan Allah Ta'ala matikan anaknya pada usia yang sangat muda. Memang sedih, memang kita sedih lah. Kita memang akan bersedih sebab ialah 9 bulan dalam perut, kemudian lahir, tak sempat kita nak tengok dia bertatih, tak sempat berjalan, kemudian dia meninggal sebabkan sakit.
Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kelebihan kepada ibu ayah tersebut, bahawasanya dia sedang menunggu di pintu syurga untuk bersama-sama dengan ibu ayahnya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian anak-anak ini merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala dan tanggungjawab yang berat yang diamanahkan atas bahu ibu apanya. Pentarbihan anak-anak ni dengan didikan yang baik wajib ditunaikan oleh ibu bapa atau sesiapa yang mengambil tugas mereka, dan tanggungjawab ini tidak boleh dipandang sepi. Didikan tarbiyah kepada anak-anak sangat berat sebenarnya, sangat besar. Amanah yang wajib ini hendaklah dijaga dengan baik. Jangan sekali-kali kita mengkhianati amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Pastinya tanggungjawab yang wajib dilaksanakan dengan sepenuhnya ini tidak sunyi daripada cabaran dan dugaan. Kita pasti akan berlaku cubaan, dugaan, tribulasi yang katakan. Zaman sekarang ni bahasa macam canggih-canggih. Tribulasi. Ahlan wa sahlan, khairi karim. Alif Hilmi. Allahu Akbar. Abaradin Syahrul. Memang sedia Ustaz, 2 orang anak meninggal waktu kecil. Masya Allah. Allah Ta'ala nak bagi kelebihan pada abang dengan zaujah. Mereka sedang menunggu abang di syurga besok insya-Allah. Masuk bersama-sama ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Sehubungan dengan itu, hendaklah kita senantiasa prihatin untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Disebabkan kebelakangan ini kita lihat terdapat pelbagai bentuk serangan yang dilancarkan terhadap umat Islam, terutama golongan remaja kita hari ini yang mudah terpengaruh. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita supaya menjaga golongan remaja ini dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, aku berpesan supaya kamu berbuat baik kepada orang muda. Sesungguhnya mereka dikurniakan Tuhan perasaan yang sangat sensitif. Ketika aku diutuskan membawa agama yang suci murni ini, kebanyakan pemuda zamanku mendukungku dan kebanyakan orang-orang tua menentangku. Ni tuan. Ini kelebihan orang muda. Nabi kata, usikum bisyabab akhaira. Aku wasiatkan bahawasanya hendaklah engkau menjaga sebaik-baik orang muda ni. Sebab orang muda di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka inilah yang banyak, yang ramai membantu kerja dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding orang tua. Orang muda di zaman Nabi, mereka inilah yang mendukung, yang menyokong, yang membantu gerakan perjuangan Nabi SAW untuk mengembangkan Islam ketika itu. Adapun golongan tua, golongan yang banyak menentang, banyak memusuhi Nabi SAW. Kita tengok di zaman Nabi, orang muda yang banyak bantu pergerakan ataupun dakwah Nabi SAW. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kan? Kita baca surah Kahfi. Maka tujuan serangan perosak remaja pada zaman ini ialah untuk mengasingkan generasi Islam itu sendiri daripada syariat Islam yang mana telah memprogramkan untuk penganutnya satu manhaj yang mampu menjamin kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Lantaran menjadi tanggungjawab ibu dan bapa untuk menyelamatkan ahli keluarganya daripada kehancuran pada akhir zaman ini. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah qu anfusakum, diri kamu, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu, nara, daripada api neraka. Perintah Allah Subhanahu wa taala ni perintah yang mana nak menyuruh kepada kita untuk jaga anak kita, jaga isteri kita, jaga keluarga kita daripada dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang mana disebutkan waquduhan nas wal hajarah, iaitu bahan bakarnya daripada manusia dan batu berhala. Dalam api neraka tu ada batu dan ada manusia yang jadi bahan bakar. Jadi Allah ingatkan kepada kita tentang kita hendaklah jaga keluarga kita daripada dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana untuk kita menjaga keluarga kita, anak-anak kita daripada dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Tidak boleh tidak. Pendidikan anak-anak ini hendaklah pendidikan dengan diikat ikatan mereka, ikatan rohani mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikat rohani mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila mana anak-anak yang ada ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh tidak, bila mana kita nak mereka terikat dengan rohani, mereka terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, perlu kepada didikan yang lebih awal. Didikan yang lebih awal lagi, iaitu hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala hendaklah dicantumkan daripada sejak kecil lagi. Maka mendidik anak melalui pendekatan rohani merupakan tujuan, dan ia merupakan bertujuan untuk membersihkan lagi roh atau jiwa kanak-kanak agar ia semakin suci dan bercahaya. Anak-anak ni dia dah bersih dah. Jiwa dia dah bersih. Roh dia bersih dah. Kan? Kullu mauludin yuladu al-fitrah. Kan? Tiap-tiap anak yang lahir itu dilahirkan fitrah, suci, bersih. Maka ibu ayahnya yang mencorakkan dia jadi bagaimana? Nak jadi majusi ke dia? Nak jadi Nasrani ke dia? Nak jadi liberal ke dia? Nak jadi macam-macam lah. Macam-macam benda yang negatif. Semuanya terletak kepada ibu ayah. Kalau kata didikan ibu ayah menyimpang dari ajaran Islam, maka anak-anak ini akan tersempang. Tapi kalau kata didikan ibu ayah ni betul ikut je jalan yang ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah dia akan berjalan di atas jalan yang telah ditetapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang kita hendakkan. Bila mana kita dah didik dia, dah tarbiyah dia sebaik mungkin daripada dia kecil. Kan? Daripada dia kecil. Kemudian dia membesar dengan didikan agama yang sebaik mungkin. Macam ni saudara Alif Hilmi, macam Adwa, kan? Kita tengok contoh-contoh yang baik. Mereka ini telah dididik dari kecil lagi dengan agama, walaupun ambil bidang apa sekalipun. Ambillah teknikal ke, engineering ke, kedoktoran, ikutlah apa pun bidang, tapi basicnya, asasnya agama. Basicnya, asasnya rohani dia hendaklah diikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pergi ke mana sahaja pun, kita akan lihat bahawa mereka akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi akhlaknya, dari segi imannya, dari segi pergaulannya, dari segi macam-macam lah lagi. Sebab apa? Keterikatan rohaninya dengan Allah Subhanahu wa taala. Natijahnya terpancar di hati mereka keimanan dan keikhlasan dalam beribadah. Bila mana kita didik mereka ni dengan amalan ataupun
ibadah yang sebenar, maka bila mana mereka dah membesar, mereka keluar saja daripada rumah, maka kita tidak akan risau lagi. Sebab apa? Kita telah pasakkan dengan pasakan yang betul, pasakan yang kuat, iaitu agama yang kuat kepada mereka. Mereka keluar saja daripada rumah, yang mana mereka akan bawa agama ataupun iman itu ke mana sahaja mereka berada. Alhamdulillah, hari ini kita lihat ramai remaja-remaja kita yang kita lihat, anak-anak muda kita yang Alhamdulillah, mereka walaupun dalam keadaan jauh daripada ibu ayah, jauh daripada keluarga, tetapi bila mana hubungan mereka, rohani mereka diikat dengan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita lihat mereka macam mana pun keadaan mereka, Alhamdulillah, mereka senantiasa terpelihara daripada perkara-perkara yang melanggar batasan agama. Kita tidaklah mengatakan semuanya baik begitu. Tak. Kan ada juga yang terlepas pandang, ataupun ada yang orang kata kejutan budaya. Bila mana dekat rumah bagus, dididik dengan didikan yang baik. Tapi bila mana keluar dari rumah, ada juga yang terkejut, budaya terkejut, kan? Tak biasa tengok budaya yang agak brutal contohnya. Maka mereka terikut. Sebab remaja ni dia nak mencuba. Kalau mencuba perkara yang baik, Alhamdulillah. Sebab pentingnya kita mewujudkan bi'ah as-salihah, suasana yang baik. Contoh kita macam kita di UTM khususnya, Alhamdulillah, kita cuba untuk mewujudkan bi'ah as-salihah ini, suasana yang baik. Kita cuba mengasingkan perkara-perkara yang tidak baik dalam situasi pelajar-pelajar kita. Alhamdulillah, ini perkara yang sangat baik. Dan Alhamdulillah, kita lihat dalam UTM sendiri, urusan tertinggi antara orang yang kita lihat bahawasanya mereka sangat alert, prihatin dengan perkara-perkara yang tidak baik ini, dan bila mana berlaku saja, mereka akan lebih cepat bertindak untuk mengekang perkara-perkara yang tidak baik ini daripada menular dalam universiti kita, insya-Allah. Alhamdulillah, ini satu nikmat yang sangat baik, kan? Jadi anak-anak remaja kita, Alhamdulillah, dia terpelihara daripada perkara-perkara yang negatif. Mana yang mampu kita buat, kita buat. Mana yang mampu kita kawal, kita kawal. Mana yang mampu kita kontrol, kita kontrol. Adapun bila mana di luar kuasa kita, di luar bidang kuasa kita, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta, itu sebablah pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dipelihara generasi kita, dipelihara umat Islam ini daripada perkara-perkara yang tidak baik. Terdapat beberapa manhaj yang dianjurkan oleh Islam berkaitan ikatan rohani untuk mengekal serta menjaga hati anak-anak supaya terus bersih, suci, bercahaya dan ikhlas. Antaranya, Nabi SAW menyebutkan itu didikan rohani dengan ibadah. Ini yang kita sebutkan tadi tentang pendidikan salat untuk anak-anak tadi. Hadis yang disebutkan tadi, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'a 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkanlah anak-anak kamu mendirikan salat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkan ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka. Suruh semayang umur 7 tahun, tak semayang umur 10 tahun, rotan. Kemudian umur 10 tahun itu dipisahkan tempat tidur mereka. Maka dikiaskan juga solat dalam hadis ini ialah ibadah lain seperti puasa, haji dan zakat. Bahkan hendaklah kita memberi kefahaman kepada anak-anak bahawa ibadah menurut Islam tidak terbatas kepada 4 perkara ini sahaja.
tetapi merangkumi segala amal soleh seperti perkara halal haram sejak mereka kecil adalah lagi sebagai didikan dan membentuk jiwa yang beragama yang dapat mengawal dirinya daripada kesesatan dan melakukan kemungkaran. Oleh itu hendaklah kita sentiasa menunjuk ajarkan anak-anak kita ini perbezaan antara baik dan buruk, masalah halal dan haram, antara perkara yang hak dan yang batil. Ini kita kena didik mereka, kena pasakkan daripada mereka kecil lagi. Sebab apa? Daripada kecil inilah kita boleh untuk kawal mereka, didik mereka, ataupun kita boleh bentuk mereka. Adapun bila mana kita nak bentuk mereka setelah mereka dewasa, setelah mereka masuk universiti, kemudian keluar universiti, baru nak bentuk, masa tu kena pula dia orang dah kerja. Dah kerja, gaji dah besar. Kan? Gaji dah besar, bila dah besar, dia bagi 500, 1000 kat emak, 1000 kat ayah. Dia tak sembayang, kita pun pandai kau le. Yang penting aku dapat 1000 bulan-bulan sudah. Kan? Berat tuan-tuan. Ni berat. Besok di hari akhirat besok kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita tidak didik mereka daripada kecil lagi? Bila mana dah besar memang susah. Kita nak keluar, nak buka mulut, nak tegur dia pun susah. Contoh kata, dia dah besar, kemudian dah kerja. Dah kerja dengan yang perempuan pula tak pakai tudung. Kan? Tak pakai tudung. Betul tak? Bulan-bulan bagi kita 500. Bagi kita 1000. Beratnya kan nak cakap. Memang berat tu. Kan? Sebab apa? Seolah-olah macam kita telah disogok. Istilah disogok. Begitulah kan? Dengan duit 500, 1000 bulan-bulan tu, supaya kita tutup mulut. Tak boleh nak tegur, tak boleh nak cakap apa. Ini berat tak? Ini berat. Jadi, sebab apa berat? Sebab apa kita tidak didik mereka daripada kecil lagi. Kita tidak bising, tidak komplain, tak marah mereka daripada mereka kecil. Bila dah besar baru nak marah. Nanti dia kata apa? Mak ni orang balik sekali, mak bising. Ayah ni orang balik sekali, malas nak balik macam ni. Kalau macam ni asyik balik-balik bising, sibuk dengan pakai tudung lah, sibuk nak terus semayang. Macam ni tak balik tak apa lah. Berat. Masa tu besok kita pandai kau lah nak, pandai kau lah. Kan? Yang penting kau balik, yang penting kawan aku masuk bulan-bulan. Kan? Wala'iyazbillah. Ini gelak-gelak juga tuan-tuan. Seronok juga, tapi kita kena terima hakikat. Kebanyakan berlaku disebabkan oleh kita terlepas pandang mendidik anak-anak ni daripada kecil lagi. Kan? Sebablah Islam memerintahkan kita untuk mendidik anak-anak daripada kecil. Memang kerenah anak-anak kecil, bila kita nak didik mereka memang macam-macam kerenah lah. Tapi masih lagi kita boleh kontrol, masih lagi kita boleh marah, masih lagi kita boleh rotan. Kalau kata kerenah anak-anak yang dah besar, yang dah balik universiti, dah habis belajar, dah kerja, kita nak marah, kita nak kontrol, memang payah, memang berat. Jadi kena kontrol, kena didik, kena tarbiyah mereka daripada mereka kecil lagi. Baik. Maka hendaklah kita sentiasa menunjuk ajarkan anak-anak kita perbezaan baik buruk, masalah halal haram, antara hak dan batil. Kena tunjukkan mereka tentang aurat yang bagaimana aurat orang lelaki, bagaimana aurat orang perempuan, bagaimana apa yang halal, apa yang haram. Kita kena terangkan ke dia, tunjukkan ke dia, bagi tahu dekat dia, yang ni boleh buat, yang ni tak boleh buat, yang ni Allah suka, yang ni Allah tak suka, yang ni Nabi suka, yang ni Nabi tak suka. Sebutkan perkataan Allah suka, Nabi suka. Allah tak suka, Nabi tak suka. Ini antara tarbiyah didikan kita yang paling tajam.
kita masukkan, pasakkan dalam jiwa mereka tentang apa yang Allah suka dan apa yang Allah tak suka. Apa yang Allah redha dan apa yang Allah tak redha. Apa yang Nabi suka dan apa yang Nabi tak suka. Apa yang Nabi redha dan apa yang Nabi tak redha. Sebutkan tiap-tiap hari. Bila mana disebutkan tiap-tiap hari, maka dia secara automatik dia akan terpasak dalam fikirannya, dalam benak hati dia. Ni mak aku nak sebut, ni benda ni baik, benda ni tak baik, benda ni Allah suka, benda ni Allah tak suka, benda ni Nabi suka, benda ni Nabi tak suka. Jadi mereka secara automatik akan terpasak perkara-perkara yang kita selalu sebutkan kepada mereka. Di samping itu juga, antara perkara yang paling penting iaitu ibu bapa hendaklah menjadi tauladan kepada anak-anak. Seperti melakukan apa yang dihalalkan dan meninggalkan apa yang dilarang dalam agama. Allah halalkan, ya sila kita buat. Allah haramkan, ya kita sila tinggalkan. Sila kita tinggalkan. Sebab perkara ini dia akan memberi efek kepada anak-anak kita. Kalau yang haram pun kita sapu, yang haram pun kita ambil, kemudian yang haram pula itu kita bawa balik bagi anak-anak kita makan, contohnya. Sama ada yang haram ataupun yang syubhah, kan kita bawa balik bagi anak-anak makan. Kemudian anak-anak ni dia tak tahu apa-apa. Yang dia tahu ayah dia bawa balik rezeki daripada tempat kerja ayah dia. Macam mana? Wallahu alam. Dia tahu, dia makan. Tapi yang kesiannya mereka lah, anak-anak ni. Nabi SAW menyebutkan bahawasanya kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, fannaru awla bih, maka neraka itu lebih utama bagi mereka. Tak pasal-pasal kita bawa balik gaji ataupun sumber rezeki yang tidak halal, kita sumbatkan ke dalam mulut isteri dan anak-anak kita yang mereka tak tahu apa-apa. Mereka tahu suami dia, ayah dia bawa balik rezeki yang halal. Padahal kita bawa daripada rezeki daripada sumber yang tidak halal. Tak pasal-pasal kita telah menyumbatkan api neraka ke dalam mulut ataupun perut isteri dan anak-anak kita, wala'iyadzubillah. Sebab kita kena sangat berhati-hati dalam perkara-perkara yang haram. Baik. Nabi SAW menyebutkan, i'malu bi ta'atillah wattaqu ma'asillah wa muru awladakum bimtithalil awamir wajtinabin nawahi fadhalika wiqayatan lahum walakum minan nar. Kerjakanlah olehmu amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kamu daripada melakukan maksiat. Suruhlah anak-anak kamu melakukan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Sesungguhnya itu adalah pendinding bagi mereka, yakni anak-anak kamu, dari diri kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini antara bagaimana untuk kita membimbing, mengelakkan daripada diri kita, anak isteri kita daripada dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat, sahabat-sahabat yang daripada Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukuplah sekali itu dahulu untuk malam ini. Mudah-mudahan perkongsian yang serba kekurangan ini agar mendapat satu istilah dia apa? Nak sebutkan pengetahuan kepada kita, bagi yang mereka yang tak pernah tahu,
dan satu tazkirah ataupun peringatan kepada kita. Kalaulah kata kita pernah belajar, kita tahu benda ni, tapi kadang-kadang manusia itu dia kadang-kadang terlupa, kadang-kadang terleka, tercuai, terculas, macam-macam lagi kan. Jadi bila mana kita diperingatkan, kita kembali untuk kembali kepada fitrah, kembali kepada jalan yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita kembali kepada fitrah itu, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita dan Allah taala memandu kita untuk berada di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah kita akan sambung perbahasan tentang pendidikan solat anak-anak ini pada minggu hadapan, yang insya-Allah minggu depan kita akan masuk kepada mendekatkan anak-anak dengan institusi masjid. Bagaimana kita nak lihat peranan masjid dalam membantu kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih dan salihah, insya-Allah. Jadi saya rasa cukuplah sekali itu dahulu. Saya mohon maaf di atas kekurangan. Mudah-mudahan perkongsian ini memberi manfaat untuk sama-sama kita perbaiki diri kita. Bukanlah maksudnya yang bercakap ni lebih baik daripada tuan-tuan, tak. Kita ni sama je. Kita ni sama je, kan. Yang bercakap ni kena lebih lagi beringat, kan. Lebih lagi kena beringat, sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau bercakap tapi engkau tidak buat? Ma la taf'alun. Cakap tak sebut fikir. Itu yang kadang-kadang takut juga nak sebut. Tapi kena sebut jugalah. Bila sebut, maksudnya seolah-olah saya sebutkan sebelum ni, seolah-olah kita macam baling bola getah. Baling dekat orang, sebenarnya bola getah tu melantar balik ke kita. Maksudnya nak ingatkan balik diri sendiri sebenarnya. Bukan nak ingatkan orang lain sangat, kan. Nak ingatkan diri sendiri supaya kita berjalan lurus seperti mana yang telah diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa cukup seperti itu dahulu. Mudah-mudahan ada faedahnya dan manfaatnya perkongsian ini. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan ini dengan kita sambung dengan mendekatkan anak-anak dengan institusi masjid, insyaAllah, pada minggu yang akan datang, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar. Rabbi ufiqna wa fiqhum lima tartada, qawlan fi'alan karama, wa razuqi likulli halalan da'ima, wa akhillat qaya ulama nukhza bil khairi wa nukfa kulli syarr. ربنا وصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا الرسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من للحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الصحب مصابه الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن شفى رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والله أعلم. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih semua. Insya-Allah kita jumpa pada minggu yang akan datang, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Syarul, terima kasih Cik Khairi. Jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.